Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nazri Kahar. Ini agenda Wani dari World Trade Center Kuala Lumpur. Minggu depan bajet 2023 akan dibentangkan oleh Menteri Kewangan dan pastinya kami di Esra Wani akan memberikan kupasan komprehensif berkaitan dengan bajet 2023, apakah jangkaannya, apakah tujuan utama bajet 2023 yang akan dibentangkan, kerana kita masih berhadapan dengan situasi ekonomi tempatan dan global yang tidak menentu. Malah mengikut Bank Dunia, bajet 2023 ini penting untuk lihat bagaimana kerajaan memberikan satu nafas kepada ekonomi. Walaupun prestasi ekonomi kita pada kuartal pertama agak memberangsangkan, tetapi dari unjuran IMF dan juga laporan Bank Dunia, 2023 lebih mencabar dan dikatakan akan bergerak ke arah kemelesetan. Jadi adakah bajet yang serupa yang kita lihat pada 2022, iaitu satu bajet yang amat besar, jumlah dana yang diberikan oleh kerajaan antara yang terbesar dalam sejarah bajet negara, akan berulang untuk 2023 ini. Bagaimana juga untuk lihat fiskal, dasar fiskal dengan bajet 2023, kerana adakah kita mampu lebih kataupun bersiap siaga jika situasi di luar jangkaan seperti apa yang dialami pada 2020, iaitu COVID-19, pandemik COVID-19, akan kita berhadapan sekali lagi, ataupun kemelesetan yang dijangkakan itu akan benar-benar berlaku. Adakah kita ada surplus ataupun ada jumlah dana yang mencukupi untuk menguruskan perbelanjaan negara, kerana itu penting. Kerana dengan jumlah yang ada sekarang ini pun kita tahu kerajaan berbelanja begitu berhemah dan begitu kataupun tight sekali. Jadi untuk melihat perkara ini, Profesor Emeritus Dr. Berjaya Bardai sudah pun bersedia bersama saya untuk mengupas apakah jangkaan beliau untuk 2023 ini. Assalamualaikum Prof, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khabar baik Tuan Haji Nazri. Apa khabar Tuan Haji? Alhamdulillah. Prof, dari semua jangkaan dan unjuran yang sudah pun sedia maklum diberikan oleh badan-badan dunia termasuk IMF dan juga laporan Bank Dunia, jadi apakah situasi senario ekonomi Malaysia yang Prof jangkakan perlu diambil kira ataupun perlu dimasukkan untuk memastikan kemampanan ekonomi kita dan juga kita bersiap siaga apabila memasuki tahun 2023? Pandangan Prof. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya kalau mengikut pusingan ekonomi dunia dan Malaysia, kita sedang dalam proses untuk meningkatkan ekonomi, dan dijangkakan pada tahun ini kita akan tumbuh lebih daripada 6%, dan tahun depan kita akan terus tumbuh lebih dari 4%. Kemudian tahun 2024 kita akan terus tumbuh kira-kira 4%. Kenapa kadarnya semakin menurun? Kerana kita mengambil kira situasi ekonomi dunia, dianggarkan ekonomi Amerika akan hanya tumbuh kurang daripada 1.2% di tahun 2023, dan di Eropah kurang daripada 2%. Jadi kita berlaku konservatif dan menganggarkan bahawa kita juga terpaksa menurunkan kadar pertumbuhan di tahun 23 dan tahun 24. Tetapi kita sedang menuju puncak. Kita insya-Allah akan menuju puncak ekonomi dalam pusingan kali ini dalam kira-kira tahun 2025 atau 2026. Ya, dari laporan yang sudah pun kita sedia tahu bahawa pertumbuhan ekonomi kita memberangsangkan pada suku pertama dan juga suku kedua, tetapi apabila keadaan global semakin tidak menentu dan apa yang Prof katakan tadi, di Amerika Syarikat unjurannya sekitar 1.12% ataupun 1%, begitu juga di Eropah sekitar 2%. Jadi apa yang berlaku di peringkat global, adakah ia akan memberi impak terus kepada situasi ekonomi domestik? Okey, ada dua bentuk di mana kegawatan ekonomi dunia boleh mempengaruhi ekonomi Malaysia. Pertamanya, kerana kita sebuah negara yang amat terbuka, kita mengeksport 80
lebih 80% keluaran negara kita. Jadi bila kita mengekspor, kita menjual kepada negara yang lain. Kita menjual kebanyakannya ke Singapura, China dan negara-negara Eropah, US. Tapi kalau negara-negara Barat ini menghadapi kegawatan, kemungkinan mereka akan mengurangkan ekspor mereka dan ini kita akan rasa dari segi penurunan permintaan kepada barang-barang ekspor. Tetapi di satu pihak lain, dari segi nilai jualan, sebenarnya dengan susutnya mata wang ringgit berbanding dengan US, pengekspor kita akan beruntung kerana mereka akan menerima jumlah jualan yang lebih besar dalam ringgit apabila mereka menjual dalam US. Okey, itu satu pihak. Di pihak yang lain, kita juga mengimport lebih daripada 80% barang-barang daripada bahan mentah untuk industri tempatan, bahan mentah untuk barang-barang ekspor dan juga barang makanan dan keperluan pengguna-pengguna di Malaysia. Jadi bila kita membeli dalam US dollar, kita akan merasai kesan ini apabila harga-harga meningkat di Eropah, di US kerana kegawatan, kita juga akan merasainya. Jadi kemungkinan harga barang-barang import akan meningkat. Dan inilah yang lebih perlu akan dirasai oleh kebanyakan pengguna di Malaysia apabila harga barang-barang import meningkat. Kerana kita sebagai ekonomi terbuka, kita banyak menggunakan barang-barang import. Menarik. Prof, dari aspek itu berhadapan dengan situasi yang tidak menentu dan cabaran besar di hadapan sama ada di peringkat global dan juga di peringkat domestik, apakah peranan pihak kerajaan untuk memastikan bajet ini bajet yang kata pun dinamik, dia bukan bersifat satu yang rigid dan tidak terbuka, tetapi dalam keadaan terbuka itu ataupun dalam keadaan dinamik ini, kita perlu realistik dengan isu-isu struktural ekonomi yang mungkin menghantui kita selama ini. Pandangan Prof. Okay. Kalau kita teliti belanjawan kita dalam satu dekad yang lepas ini, kita tengok bahawa setiap tahun selepas belanjawan, kita semua merasa wah hebatnya bajet kerana dia cuba meliputi semua aspek dan semua lapisan kumpulan dalam negara. Tapi mungkin itu dilihat sebagai bajet populariti untuk cuba menangani menyentuh setiap insan dalam negara. Kita yang memerlukan satu belanjawan yang lebih jitu menuju kepada kumpulan yang memerlukan. Kerana di Malaysia ni kita tengok apa masalah dia. Masalahnya ialah masalah kenaikan harga barang-barang dan kenaikan kos sara hidup. Apabila kos sara hidup meningkat tetapi pendapatan tidak meningkat, kebanyakan isi rumah akan menghadapi masalah. Misalnya kita di Malaysia ni lebih daripada 50% penjawat ataupun pekerja-pekerja hanya mendapat gaji yang lebih kurang daripada RM2,000. Jadi 50% daripada 15 juta kumpulan pekerja mendapat gaji kurang daripada RM2,000, sedangkan kos sara hidup minima adalah RM2,500. Tahap kadar kemiskinan pun RM2,200. Jadi itu yang menjadi isu. Bagaimana kita nak menangani mereka? Kepada mereka, bagaimana nak mengurangkan kos sara hidup? Ya. Ini yang perlu ditangani oleh belanjawan ini. Ya, dari aspek kehendak politik ataupun political will untuk committed ataupun fokus untuk melihat perubahan yang ketara kepada struktur ekonomi kita. Misalnya, kita bangga setiap kali angka-angka yang memberangsangkan berkaitan dengan ekonomi cepat kita umumkan, kita hebahkan bahawa kita tidak ada masalah seperti pertumbuhan ekonomi, kadar tukaran asing ataupun laporan KDNK dan sebagainya. Tetapi dari realitinya, apa juga laporan ekonomi, angka-angka yang dihebahkan, sebahagian besar rakyat tidak merasai apa sebenarnya yang naik.
apa sebenarnya pertumbuhan yang bagus. Itu yang pertama. Yang keduanya, apa yang Prof katakan tadi, pendapatan kita tidak naik hampir 1 dekad, 2 dekad. Kita bergelut untuk menetapkan harga ataupun gaji minimum. Itu pun tidak semua. Ada negeri yang ikut, ada negeri yang tidak ikut. Begitu juga pendapatan yang tak cukup ini, tetapi mereka amat rentan. Mereka, inilah kumpulan, kalau kita lihat pada COVID-19 yang lalu, paling mudah untuk hilang pekerjaan, akan hilang punca pendapatan. Untuk kembali ke labour force amat sukar kerana mereka tidak ada skill ataupun tidak ada kemahiran yang lain selain apa yang mereka lakukan sebelum ini. Jadi ini merupakan struktur ekonomi, masalah struktur ekonomi yang sentiasa menghantui kita. Adakah kita ada political will dalam bajet ini untuk berhadapan dengan ini? Ya, sebenarnya inilah isunya. Saya buat satu kajian sejak 75 tahun yang lepas. Ekonomi Malaysia telah membangun dan berkembang dengan sangat cemerlang. Kalau dibanding dengan negara-negara maju seperti Jepun, Korea, Taiwan, kadar pertumbuhan kita sangat cemerlang maknanya. Tetapi kalau kita lihat bagaimana pertumbuhan pendapatan, bagaimana kumpulan B40, mereka sebenarnya tidak banyak berubah. Kenapa tidak banyak berubah? Ialah kerana 15 juta daripada isi rumah kita adalah kumpulan pekerja. Dan kumpulan pekerja di Malaysia ini tidaklah kumpulan yang cukup terbela kerana daripada jumlah jualan yang diterima oleh peniaga, hanya kira-kira 35% saja yang pergi kepada kumpulan pekerja. Sepatutnya sampai 60% kalau di negara maju misalnya. Jadi kita perlu melihat mengapa ini berlaku ialah kerana produktiviti yang rendah. Kenapa produktiviti rendah? Kerana kita tidak melabur dalam produktiviti, kerana kita terlampau menumpukan kepada peningkatan keluaran negara kasar, ekspor dan sebagainya, yang mengabaikan kumpulan yang dipanggil kumpulan tidak mahir ataupun unskilled. Jadi sebenarnya lebih 60% kumpulan pekerja di Malaysia adalah kumpulan yang tidak mahir. Bagaimana nak membawa mereka keluar daripada kumpulan tidak mahir menjadi kumpulan separuh mahir dan mahir? Itulah perubahan struktur yang kita perlukan. Dan ini diperlukan serta-merta kerana kita perlu mengambil peluang. Kita sedang berhijrah ke industri 4.0. Kita perlu memanfaatkan ini untuk memberikan dia kemahiran baru supaya mereka boleh berpindah ke jawatan lain, meningkatkan pendapatan dan ini boleh menangani masalah yang besar ini. Okey. Prof, kalau kita imbas sedikit pada bajet 2022, kerajaan memperuntukkan peruntukan yang amat besar, sekitar 332 bilion ringgit kerana peruntukan dana khas untuk tumpuan memulihkan setiap segmen sosio-ekonomi kita akibat COVID-19. Dan misalnya kalau pada 2022 lebih 32 bilion diperuntukkan untuk Kementerian Kesihatan saja untuk hal vaksinasi dan kemudahan kesihatan awam. Jadi untuk bajet 2023 ini, adakah kita mempunyai peruntukan yang besar dalam berkaitan dengan kesihatan awam misalnya, ataupun kita akan back to normal balik kerana kita mempunyai ruang fiskal yang mungkin cukup-cukup je, mungkin menguncup lagi, dan juga keadaan ekonomi kita ada sedikit kelebihan berbanding ketika berhadapan dengan COVID-19. Pandangan Prof. Okey. Sebenarnya kita anggarkan bahawa keluaran dalam negara kasar kita akan meningkat melebihi 1.5 bilion, 1.5 trilion. Dan kalau ini berlaku, maknanya kita sebenarnya mempunyai keupayaan yang lebih besar untuk melakukan atau membuat pinjaman ataupun defisit di dalam belanjawan.
kita memang perlu mengurangkan defisit kita dari 6% sekarang menjadi ke arah 3.5% dalam tahun 2025. Jadi tahun ni kita sekurang-kurangnya nak turun 5% atau 4.5%. Tapi 4.5% daripada angka 1.5 trilion itu membolehkan kita meminjam mungkin lebih sedikit daripada tahun lepas. Jadi defisit kita dari segi jumlahnya akan bertambah tinggi, tapi dari segi peratusnya akan semakin rendah kerana GDP kita meningkat. Jadi ini memberi peluang kita untuk membuat belanjawan-belanjawan yang lebih khususnya untuk menyediakan bantuan kepada kumpulan yang memerlukan. Belanjawan untuk kesihatan mungkin kita harapkan dia tidaklah sebesar tahun 2020 atau 2021 kerana kita sudah menghadapi krisis COVID dengan jaya dan kita perlu melabur dalam jangka panjang tetapi secara teratur progres untuk meningkatkan kapasiti kita. Prof, berkaitan dengan membantu kelompok yang rentan ataupun yang memerlukan bantuan terus kerajaan, sama ada bantuan tunai ataupun jaringan keselamatan sosial. Jadi ini juga menjadi perdebatan pakar ekonomi. Sampai bila kita perlu membutuhkan jumlah subsidi yang amat besar? Kerana kita seringkali terperangkap dengan merasionalisasikan subsidi tetapi kita tidak banyak berbuat apa-apa kerana kita takut hilang populariti terutamanya pihak kerajaan. Jadi di mana titik tengahnya untuk bajet kita kali ini untuk melihat jumlah peruntukan subsidi bagi kelompok yang rentan. Dalam masa yang sama kita perlu juga ada rasional bagi sektor-sektor yang perlu ditarik balik subsidi ataupun dikurangkan subsidi, misalnya hal berkaitan dengan minyak dan gas dan seumpamanya. Pandangan Prof. Dalam jangka panjang kita perlu mewujudkan satu institusi baru yang berasaskan kepada pelaburan endowment untuk membolehkan kita mewujudkan satu tabung pembiayaan perlindungan sosial ataupun social protection scheme. Dan ini memerlukan satu pelaburan seed capital daripada kerajaan. Kemudian kita akan perlu ada mekanisme untuk sepanjang masa melabur dalam tabung ini supaya hasil daripada tabungan dan pelaburan ini akan dapat cukup menangani keperluan kumpulan-kumpulan yang rentan tadi. Mana kita perlu wujudkan kaedah perlindungan ke atas kehilangan pendapatan, perlindungan kesihatan, perlindungan pendidikan, perlindungan bencana alam dan sebagainya. Ini boleh dilakukan melalui skim takaful dan skim-skim lain, tapi dia perlu secara komprehensif melindungi siapa juga, tak kira dia T20 ke M40 ke ataupun B40, asalkan dia mana layak, dia perlu mendapat bantuan. Itu yang pertama. Dalam jangka pertengahan, kita perlu menstruktur semula semua bentuk subsidi. Kita perlu elakkan memberi subsidi terus seperti yang kita buat sekarang. Kita bagi subsidi RM200 kepada satu orang, apalah yang dia boleh buat dengan RM200 untuk 1 tahun. Jadi kita perlu ada skim yang lebih baik. Misalnya mereka perlu ditingkatkan pendapatan. Jadi kalau kita boleh meningkatkan pendapatan mereka, tak perlulah bagi subsidi sampai 2,500 tahun mana. Kemudian dalam jangka pendek serta-merta kita masih perlu menstruktur subsidi. Tahun ini khususnya kita lihat bahawa harga barang akan meningkat. Jadi kita perlu melihat, meneliti apa barang-barang yang sangat perlu digunakan oleh isi rumah dan kita mungkin perlu menambah subsidi untuk barang-barang itu. Contohnya kita perlu subsidi masih kepada minyak masak, kepada beras, gula dan barang-barang lain yang diperlukan oleh suri rumah yang sangat perlu kepada semua orang. Kemudian kita boleh mengurangkan subsidi petrol, kita boleh menstruktur subsidi lain, tapi yang pastinya kalau boleh kita cuba wujudkan absorber supaya kumpulan yang rentan tadi tidak akan tergendala dalam kehidupan mereka kerana kos sara hidup telah meningkat.
Ya, pada jangka Prof, jumlah subsidi ini akan terus naik untuk 2023? Kita sudah membelanjakan hampir 80 bilion dengan subsidi Ya. dan kemungkinannya kalau kita boleh kekalkan jumlahnya pun tak apa, tetapi kita perlu olah semula supaya dia sangat berkesan menepati kumpulan sasaran. Apa impaknya, apa risikonya kalau kita kekal dengan angka ini, kerana punca negara hanya banyak bergantung kepada dividen yang diberikan oleh Petronas, dan kebetulan pada 2 tahun lalu harga minyak melambung, tetapi nampaknya pada tahun ini dan beberapa bulan ini harga minyak mentah turun mendadak. Jadi pastinya cover daripada Petronas akan berkurang pada tahun depan. Jadi di mana jumlah yang akan kita dapat untuk menampung subsidi yang besar, Prof? Itulah mana tahun ini kita perlu anggap masih sebagai satu tahun krisis. Walaupun kita sudah keluar daripada COVID-19, tapi kita menghadapi keadaan yang serius kegawatan ekonomi dunia yang menyebabkan kos sara hidup akan melambung. Jadi kita perlu anggap ini sebagai tahun krisis. Mungkin selepas ini kita perlu struktur dengan lebih baik. Sebenarnya dalam jangka panjang memang kita memerlukan satu usaha menstruktur semula keuangan negara. Contohnya kita perlu lihat model yang dilakukan oleh Norway, bagaimana dengan duit daripada minyak saja mereka dapat mengumpul sehingga 10 trilion yang boleh membiayai 30% belanjawan tiap-tiap tahun. Inilah model yang kita perlu mulakan insya-Allah di Malaysia. Prof, saya nak sentuh sedikit pandangan Prof berkaitan dengan endowment dan cara kita membantu kelompok rentan dan juga skim social security itu ataupun skim jaringan sosial ataupun skim pelindungan sosial. Kerana kita tahu pelbagai agensi jabatan kerajaan yang memberikan tumpuan dan kita lihat dia scattered ataupun bertebaran di semua jabatan dan agensi, termasuk juga badan-badan sivil NGO. Tetapi kita tahu banyak kelompongan, banyak ketirisan, kadang-kala sampai ada unsur rasuah tak sampai pun kepada orang miskin. Jadi di mana kesilapan kita dalam hal menangani isu mereka yang perlu mendapat jaringan pelindungan sosial ini? Sama ada dari aspek pembayaran melalui JKM, perkeso. Kalau kita lihat angka-angka yang kita dapat daripada EPF, kita amat kesal kerana begitu ramai pencarum EPF terpaksa keluar kerana dibenarkan oleh pihak kerajaan ketika COVID. Jadi adakah sudah sampai masanya bajet kali ini ada satu political will untuk melihat isu ini dengan berdasarkan data dan juga tumpuan yang lebih ataupun komprehensif ataupun lebih spesifik? Kerana kita tahu tanpa data, tanpa ada satu badan khusus yang melihat isu pelindungan sosial ini, kita akan back to square one. Banyak dana diumumkan saban tahun dan populis, tetapi kita tahu kemiskinan itu abstrak sifatnya. Pandangan Prof? Terima kasih Tuan Haji Nazri. You have nailed down to the exact point. Sebenarnya kita ada masalah data statistik. Kita ada jabatan statistik yang sangat baik prestasinya dalam mengumpul data-data makro, data-data besar umum. Tapi apa yang kita perlu ialah data-data mikro untuk setiap isi rumah, setiap warga di Malaysia. Dan kita sebenarnya itu yang menjadi masalah. Kita nak menstruktur semula subsidi petrol, dah 12 tahun dah diumumkan. Betul. Tapi tak berjaya kerana kita tak ada data mikro tu. Kenapa kita tak kumpul data mikro tu? Kita ada lebih 40 juta handphone, pengguna handphone di Malaysia. Jadi kita ada maklumat peribadi tentang 40 juta orang ni. Kita kumpul daripada situ dan kita boleh lakukan analisa ataupun pengumpulan data yang lebih terperinci untuk setiap isi rumah. Kalau kita boleh lakukan itu, kita akan serta-merta ada big data tentang 32.5 juta semua warga yang duduk di Malaysia dengan terperinci. Dan berasas pada ini kita tidak perlu kelaskan warga kita kepada T20, M40 dan B40 pun. Sebab ada yang T40 yang tiba-tiba turun jadi gelandangan pun ada.
itu perlu di capture melalui makrodata. Betul. Dan kemudian dengan makrodata ini barulah kita boleh melakukan program khusus untuk menangani setiap isi rumah berasaskan kepada latar belakang mereka yang khusus. Menarik. 1 minit Prof. Apa itu bajet baik pada pandangan Prof yang akan diumumkan minggu depan? Kali ini kepada saya bajet baik adalah bagaimana belanjawan ini dapat menangani kenaikan harga untuk menolong semua isi rumah di Malaysia, dan juga bagaimana dia merancang untuk mengubah struktur ekonomi kita untuk jangka panjang. Menarik. Itu yang kita ingin dengar daripada pembentangan bajet oleh Menteri Kewangan pada minggu depan. Terima kasih yang berbahagia Profesor Emeritus Dr. Berjaya Bardai, pakar ekonomi dan sering bersama kami di Esrawani. Terima kasih Prof sekali lagi. Itu saja bersama saya Nazri Kahar. Sekian. Assalamualaikum. Kita jumpa lagi.